Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk assignment yang kami dapat iaitu dakwah bilhal. Okay, sebelum tu kena tahu yang dakwah sebenarnya dibahagikan kepada tiga, iaitu dakwah bilisan, dakwah bilhal dan dakwah berjamaah. Okay, tapi pada kali ini kumpulan saya dan Hajar akan menerangkan ataupun akan memfokuskan secara detail tentang tajuk dakwah bilhal. Okey, menurut Zikmal Fuad, dakwah bilhal ni bermaksud ialah salah satu cabang metodologi dakwah selain daripada dakwah bilisan dan dakwah bilkitabah. Dakwah bilisan ni adalah dakwah yang dilakukan melalui perbuatan nyata dengan pelbagai bentuk kegiatan dakwah, sebagai contoh melalui dalam bidang pendidikan, bidang politik, bidang kepimpinan dan sosial kemasyarakatan. Okay, seterusnya menurut pandangan yang kedua, iaitu menurut Hafizah Haridi, dakwah bilhal ni merupakan daripada dua buah perkataan, iaitu perkataan dakwah dan perkataan al-hal. Okay, pengertian dakwah dapat dilihatkan iaitu menyeru ataupun memanggil, manakala al-hal dapat diertikan sebagai keadaan. Okay, tapi kalau kita gabungkan dakwah dengan al-hal, bermaksud keadaan ataupun menyeru ataupun mengajak dengan perbuatan yang nyata. So dekat sini dakwah bilhal dapat didefinisikan iaitu dakwah dengan perbuatan yang nyata. Okay, seterusnya pandangan yang ketiga, iaitu pandangan Ali Muhammad. Okay, Ali Muhammad ini merupakan pengarah di bahagian dakwah JAKIM. Okay, menurut beliau, dakwah bilhal ini merupakan satu bentuk program dakwah yang melibatkan pegawai dan kaki tangan yang turun ke lapangan untuk mendekati sendiri kepada golongan sasaran, secara sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung lah. Adalah untuk bertujuan supaya para pendakwah ni dapat menyelami masalah kepada golongan yang sasaran untuk mereka berdakwah kepada mereka. Okay, melalui semua definisi-definisi tadi, dapat disimpulkan bahawa dakwah bilhal ni adalah suatu metode dakwah yang mencakupi kegiatan amal usaha ataupun dan aktiviti yang sesuai untuk pelbagai bidang. So pendekatan ni hendaklah dilakukan sama ada secara fardiah ataupun sama ada individu ataupun secara berkumpulan dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam. Okay, seterusnya dakwah bilhal menurut Al-Quran, kita dapat dirujuk daripada firman Allah dalam surah An'am ayat 4, iaitu in huwa illa wahyu yuha. Okay, yang bermaksud ucapannya itu tak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okay, menurut Qurashi Bhab, dia beliau berkata, ucapan yang dimaksudkan adalah wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada Rasul. Okay, so setiap tindakan yang Rasulullah lakukan ataupun perbuatan yang Rasulullah lakukan adalah merupakan wahyu dan ilham yang diturunkan kepada Allah oleh Rasulullah. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu pembahagian dakwah. Okey, dakwah bilhal ni dapat dibagi kepada tiga bahagian, iaitu dakwah dengan akhlak, dakwah dengan khidmat dan dakwah dengan prasarana. Okay, kita pergi pada dakwah dengan akhlak dulu. Okay, pendekatan ni dikenali sebagai pendekatan khudwah hasanah. Okay, maksudnya semua manusia yang bergelar Islam, yang beragam Islam, dipertanggungjawabkan untuk berdakwah. Tak semestinya dakwah ni tertumpu kepada pendakwah saja, namun kita sebagai orang Islam wajib untuk berdakwah kepada semua manusia. Okay, kita dapat dilihat menerusi surah Al-Ahzab ayat 21. Okay, contoh yang paling hampir dengan kita iaitu Rasulullah. Kita tengok macam mana baginda merupakan seorang model dakwah yang terbaik dengan berdakwah hanya melalui akhlaknya, tata caranya. Seperti baginda ni seorang yang
suka menghubungkan silaturahim, sentiasa bercakap benar, beramanah, suka menolong. So kita sebagai pendakwah haruslah mencontohi akhlak dan teladan yang baik yang dipertontonkan oleh Rasulullah. Dengan cara ni barulah kita dapat menarik sasaran kita untuk terus tertarik dengan Islam. Seterusnya pendakwah ni haruslah mendekati teman baru, maksudnya macam mencari teman baru dan berusaha untuk menarik mereka untuk ke jalan Allah. Dan kita akan tunjuklah macam mana indahnya Islam. Kita akan tunjuk nilai-nilai baik yang Islam tunjukkan kepada kita, supaya mereka ni tertarik untuk masuk Islam. Sebenarnya dakwah dengan khidmat. Dakwah dengan khidmat ni dia berkait rapat dengan tuntutan agama yang mengajar kita untuk sentiasa membantu golongan yang memerlukan, seperti memberi khidmat bantuan sosial dari segi kewangan, bagi meningkatkan taraf ekonomi diorang lah. So dakwah dengan khidmat ni kita boleh rujuk kepada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. So contoh program yang dianjurkan oleh pendakwah ni seperti program ekonomi pengupayaan asnaf zakat, dengan memberikan zakat kepada golongan asnaf itulah. Tujuannya adalah untuk memotivasikan dan memantapkan lagi keislaman, dan agar sentiasa beramal dengan ajaran Islam, sebab Islam mengajar kita untuk menolong golongan yang memerlukan. So kalau kita memberi bantuan kepada golongan asnaf, memberikan zakat kepada mereka, so kita telah melaksanakan tuntutan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hajah binti Taufik Iksan. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan kita mengenai dengan dakwah bilhal dengan prasarana. Jadi dakwah bilhal dengan prasarana ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah binaan bangunan, yang kedua bukan bangunan. Jadi yang pertamanya kita akan melihat menurut aspek binaan bangunan. Menurut dari ayat 108 dan 109 dari surah At-Taubah, maksudnya ayat di atas menerangkan mengenai binaan yang membawa kepada ketakwaan, iaitu maksud kat sini adalah masjid. Jadi masjid ni adalah sebagai satu aset ataupun prasarana yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin dan melaksanakan strategi dakwah bilhal itu sendiri. Jadi dengan pembinaan masjid ini sendiri, maka lahirlah darinya pembinaan akhlak Islamiah. Bukan itu saja, iaitu memberi khidmat kepada keperluan masyarakat, dan juga dakwah itu dapat dilakukan dengan sistematik dan berkesan. Maksudnya ada contohlah, maksudnya macam ni, dari pembinaan masjid itu sendiri ataupun surau, maka pelaksanaan dakwah ini dapat diperluaskan lagi. Maksudnya contoh, dekat masjid-masjid ataupun surau-surau akan diadakan ceramah ataupun kuliah bersama ustaz-ustaz. Jadi maksudnya dengan binaan bangunan, dengan binaan masjid itu sendiri dapat membolehkan masyarakat untuk mendapatkan ilmu, dan dakwah itu dapat disebarkan. Jadi seterusnya kita beralih kepada dakwah bilhal dengan prasarana menurut aspek bukan bangunan. Maksudnya adalah organisasi yang menjalankan aktiviti dakwah bilhal. Jadi menurut ayat 104 dari surah Al-Imran yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi organisasi adalah merupakan dakwah yang dibentuk melalui amal perbuatan secara aktiviti berjemaah. Maksudnya aktiviti dakwah itu dilakukan dengan berjemaah. Jadi tujuannya adalah untuk memberi khidmat dalam menyelesaikan masalah kehendak orang yang kita nak dakwah tu, kehendak mad'u,
untuk melakukan perubahan dari sudut akhlak, keinginan, khidmat dalam memenuhi keperluannya dan penyertaan dalam bermasyarakat. Jadi dengan kita memanfaatkan prasarana yang sedia ada ni seperti masjid, surau, bangunan wakaf dan dibantu lagi dengan organisasi yang baik, organisasi yang melakukan aktiviti dakwah bilhal ini dengan berjemaah, dapat membantu lagi untuk memudahkan pelaksanaan aktiviti yang dakwah ini dengan lebih sistematik. Seterusnya kita nak masuk kepada sasaran dakwah bilhal. Jadi sasaran dakwah bilhal kita ada dua. Yang pertama, dakwah bilhal kepada Muslim. Yang kedua, dakwah bilhal kepada non-Muslim. Jadi yang pertamanya, kita masuk dulu kepada bahagian dakwah bilhal kepada Muslim. Okay, jadi untuk Muslim ni, kita fokus kepada kalangan generasi muda dan masyarakat yang memilih jalan yang sesat. Sebagai contoh, penyalahgunaan dada, golongan maknyah, pelacuran dan juga HIV. Jadi golongan agama ini perlu menjadi pencegah kemungkaran menerusi metod-metod dakwah yang relevan. Sebagai contoh, program yang dijalankan oleh JAKIM iaitu program Jalanan Mesra Dakwah Bilhal yang dijalankan di KLCC, Pasar Budaya, Meveli dan tempat-tempat lain. Jadi usaha ini adalah salah satu pendekatan dakwah yang relevan dengan keadaan situasi semasa sekarang, untuk dalam menerangkan ataupun untuk memberi pendedahan, didikan kepada golongan-golongan tersebut. Jadi seterusnya, menurut dalam konteks kekeluargaan pula, tarbiyah isteri dan anak-anak mematuhi hukum hakam agama seperti berpakaian dan beribadah. Jadi untuk dalam keluarga, sebagai contoh, ayah sebagai seorang ketua keluarga hendaklah memberi ataupun menerangkan kepada isteri dan juga anak-anak mengenai hukum-hukum berpakaian, hukum-hukum dalam beribadah, supaya mereka ini jelas dari sudut konteks kekeluargaan. Okey, seterusnya metod dakwah yang dijalankan kepada kumpulan minoriti seperti golongan maknyah Muslim. Jadi antara pendekatan dakwah yang boleh dilakukan sebagai contoh, membina hubungan peribadi iaitu pergaulan ataupun mengadakan perbincangan tentang Islam dan juga sering menziarahi sasaran dakwah kita dan mengadakan ziarah ke rumahnya. Maksudnya kat sini, bukan kita terus mendekati golongan ini dan terus bercerita tentang Islam. Bukan itu caranya. Maksudnya, sebelum kita bercerita tentang Islam itu sendiri, kita haruslah membuat hubungan yang baik. Maksudnya, kita menjadikan mereka sebagai kawan kita untuk bercerita, supaya mereka dapat meluahkan apa yang mereka hadapi ataupun apa masalah yang dihadapi oleh mereka untuk sama-sama kita menyelesaikan. Dan kita memberi apa ni maksudnya, kita menceritakan tentang Islam kepada mereka, Islam yang sebenarnya. Seterusnya, dakwah bilhal menuntut ejen dakwah untuk menggunakan pendekatan psikologi. Ini kerana psikologi ni membawa pengaruh yang besar kepada sasaran dakwah. Jadi pendekatan ini dianggap penting memandangkan golongan sasar kita tu dalam beberapa keadaan mereka ini terlalu sensitif. Jadi sebagai seorang pendakwah yang ingin mendekati golongan seperti ini, perlulah sentiasa bersifat hikmah. Dalam konteks psikologi, seseorang itu menjadi lebih tertarik dengan kelembutan dan panggilan yang tidak meletakkan jurang antara mereka. Maksudnya, apabila seorang pendakwah itu ingin mendekati golongan seperti ini, hendaklah menggunakan perkataan ataupun menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang lembut, supaya mereka ini tidak mudah tersentuh dengan apa yang kita cuba nak jelaskan. Maksudnya, kena seorang pendakwah itu hendaklah bersifat hikmah dalam apa sahaja yang pendakwah ini ingin lakukan ataupun ingin menerangkan kepada golongan-golongan seperti ini. Jadi yang terakhir adalah dakwah bilhal kepada non-Muslim dan juga orang asli. Di antara cabarannya adalah berkait dengan kepercayaan, adat rasam dan kehidupan yang serba mundur serta kekurangan pelbagai kemudahan. Jadi antara metod yang boleh kita gunakan adalah
metod kemesraan dengan penduduk orang asli tanpa menunjukkan tujuan asal kita, serta keterlibatan secara langsung dalam kegiatan aktiviti kehidupan mereka. Bukan tu je, kita boleh guna metod mempengaruhi orang-orang berpengaruh. Contohnya, dalam kaum orang asli, diorang ada ketua masing-masing. So, kita pengaruh dulu ketua agar dakwah yang dijalankan mudah diterima oleh orang lain. Seterusnya, pendekatan berziarah ke rumah masyarakat setempat. Maksudnya, masa kita nak menziarah tu, kita boleh berbincang tentang masalah kehidupan harian serta kita menerangkan kedudukan agama Islam macam mana, cara-caranya macam mana. Jadi, pendakwah hendaklah menunjukkan akhlak, tutur kata, sopan santun dan peribadi yang baik kepada mereka supaya kita ni sebagai contoh kepada mereka. Maksudnya, segala perbuatan kita akan memberi contoh kepada mereka supaya untuk mengajak mereka ini, golongan ini ke arah kebaikan. Setakat itu sahaja daripada saya dan juga Syuraiza. Sekian, terima kasih.